Azalina Othman maklum ahli parlimen dibenar beri pandangan isu FTPA. Syed Abu Hussein kritik Menteri KPKM kerana didakwa tidak menyentuh isu beras. Syed Saddiq tidak akan sertai jelajah PN. Sonny Bill William puji kritikan Anwar terhadap negara barat. Hutang masih berbaki RM2 juta, PAS langsaikan hutang bekas pencetak harakah. Fuad Zarkashi dakwa PKR bukan parti suci. Lu dakwa hartanah di London dibeli guna dana 1MDB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, semua ahli parlimen dibenarkan menyuarakan pendapat mengenai Akta Parlimen Berpenggal Tetap FTPA. Katanya perbincangan mengenai cadangan penggubalan FTPA perlu dibangkitkan kerana ia merupakan wacana politik dan kenyataan politik daripada parti politik. Azalina berkata demikian sebagai respon kepada RSN Raya yang bertanya tentang cadangan mengenai rang undang-undang FTPA dan bila ahli parlimen akan mendengarnya di Dewan. Ini berlaku selepas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada Januari mencadangkan untuk memperkenalkan rang undang-undang khas untuk memastikan kerajaan kekal berkuasa untuk tempoh 5 tahun penuh. Bagaimanapun tidak jelas sama ada Zahid mencadangkan model FTPA. Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal mengkritik Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Muhammad Sabu kerana didakwa tidak menyentuh isu harga beras dan ketiadaan beras tempatan di pasaran dalam ucapan di Dewan Rakyat. Katanya beliau kecewa Muhammad langsung tidak menyentuh soalan-soalan yang dibangkitkan olehnya semasa perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja. Beliau berkata demikian bagi mengulas kenyataan Muhammad ketika menjawab ke atas perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja di Dewan Rakyat pada 11 Mac. Dalam ucapan pada 7 Mac, Syed Abu Hussein mempersoalkan keputusan KPKM mengadakan op bersatu beras putih tempatan yang bersetuju memberi kuasa di bawah Akta 522 kepada agensi-agensi penguatkuasaan bagi menjalankan pemeriksaan ke atas isu harga beras, khususnya dakwaan ketiadaan beras tempatan di pasaran. Dalam ucapan itu, beliau meminta membentangkan keberkesanan penguatkuasaan yang telah dilakukan. Setiausaha Agung Parti Muda Amir Hariri Abdul Hadi tegas mengatakan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Abdul Rahman tidak akan menyertai siri jelajah bersama Perikatan Nasional. Mengesahkan perkara itu kepada pemberita, Amir juga mengulangi pendirian muda sebagai kuasa ketiga serta berperanan sebagai semak dan imbang. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, isu penyertaan muda dalam acara yang tular telah pun dijawab oleh pimpinan muda. Beliau secara tegas mengingatkan kepada semua pihak agar tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan kenyataan melangkaui keputusan parti tersebut. Sebelum itu, pemangku Presiden Muda, Amira Aisyah Abdul Aziz berkata, kepimpinan muda akan bertemu untuk membincangkan hala tuju parti dan juga untuk memutuskan sama ada parti itu akan menyertai siri jelajah bersama PN. Minggu lalu, Muhyiddin mengumumkan PN akan memulakan jelajah ke seluruh negara untuk menerangkan hal ehwal semasa kepada orang ramai selepas bulan Ramadan. Siri jelajah itu katanya akan turut disertai Syed Saddiq. Syed Saddiq kemudiannya mewajarkan penyertaannya dalam siri jelajah itu dengan mengatakan ia tidak bermakna beliau menyokong Pakatan Pembangkang. Kritikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai kurangnya tindakan negara barat terhadap kekejaman Israel di Gaza meraih sokongan individu berpengaruh
dalam pelbagai bidang di seluruh dunia. Bekas bintang rugby All Blacks Sonny Bill Williams dalam hantarannya di laman X berkata, sejarah tidak boleh dilupakan apabila membincangkan sesuatu isu. Beliau yang juga pemenang Piala Dunia 2 kali bersama New Zealand pada 2011 dan 2015 turut memuji Datuk Seri Anwar yang mengkritik keadaan di Gaza. Ucapan Datuk Seri Anwar menarik perhatian antarabangsa apabila beliau mengkritik negara barat pada sidang media bersama Chancellor Jerman Olaf Scholz di Berlin pada 11 Mac kerana kurangnya tindakan mereka terhadap kekejaman Israel di Gaza. Perdana Menteri yang dalam rangka lawatan 6 hari ke Jerman mempersoalkan kemanusiaan barat dan mengutuk sikap selektif dan ambivalen mereka terhadap konflik itu. Wartawan warga British Amerika yang terkenal, Mehdi Hassan berkata, Datuk Seri Anwar kini mewakili suara majoriti rakyat dunia yang mempertahankan hak warga Palestin. Pengurus NAJ Press Resources Sdn Bhd Hussein Jan yang merupakan bekas pencetak akhbar Harakah mengesahkan PAS sudah pun melunaskan hutangnya berjumlah lebih RM500,000. Ketika dihubungi Harapan Daily, Hussein memberitahu hutang bernilai RM659,000 itu dibayar pada Isnin baru-baru ini iaitu pada 11 Mac lalu. Sambil mengucapkan terima kasih atas komitmen PAS melansaikan hutang, Hussein bagaimanapun mengingatkan parti itu agar tidak lupa dengan hutang yang berbaki lebih RM2 juta. Sejak 2019, PAS mempunyai pertikaian hutang yang melibatkan Harakah dan dua pencetaknya iaitu Angkatan Edaran Enterprise Sdn Bhd dan NAJ Press Resources. Jumlah hutang dengan Angkatan Edaran dikatakan berjumlah lebih RM2 juta, namun syarikat itu telah diisytiharkan muflis. Bagaimanapun, pengurusan yang sama menubuhkan NAJ Press Resources sebagai pengganti dan terus mencetak Harakah ketika itu. Pada masa yang sama, Hussein berkata beliau sebenarnya gembira selepas hakim mengarahkan PAS membayar hutang NAJ Press Resources kerana ia dapat membersihkan namanya yang selama ini dianggap sebagai kaki fitnah oleh penyokong PAS. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Zarkashi mempersoalkan sama ada Ahli Parlimen PKR Hassan Karim masih berpegang teguh dengan pendirian membantah jika ada pemimpin besar parti lain memohon menyertai parti itu. Semalam, Hassan dilaporkan berkata pemimpin parti lain yang mahu menyertai PKR perlu ditapis dan disemak terlebih dahulu latar belakang mereka. Puan membangkitkan persoalan itu susulan kenyataan Ahli Parlimen Pasir Gudang PKR bukan tong sampah dan menggesa partinya berhati-hati dalam menerima pemimpin besar yang berpaling tadah daripada parti lain. Beliau juga berkata PKR bukanlah sebuah parti yang bersih, malah ada pemimpinnya sendiri pernah terpalit dengan rasuah. Mengulas kenyataan itu, Puan mengingatkan Hassan tidak perlu cakap besar bahawa PKR bukan parti tong sampah. Katanya Hassan perlu memperincikan asas untuk mendakwa PKR adalah parti suci dan bersih. Sebelum ini, media melaporkan Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail menjangkakan lebih ramai tokoh berprofil tinggi daripada Perikatan Nasional akan meninggalkan parti masing-masing dan menyertai PKR dalam masa terdekat. Bekas Peguam 1MDB Jasmine Lu memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini sejumlah 15 juta US dollar yang datangnya daripada 1MDB dimasukkan ke dalam dua akaun bank berpangkalan di Switzerland sebelum digunakan untuk membeli hartanah di London dan New York. Ketika memberikan keterangan dalam perbicaraan 1MDB Najib Razak, Lu berkata 9 juta dolar USD dimasukkan ke dalam akaun Falcon Bank antara 2012 dan 2013. Jasmine dakwa wang tersebut dimasukkan oleh Joe Low. Lu yang meninggalkan negara pada 2018 tetapi kembali pada Julai lepas berkata dia adalah penanda tangan yang diberi kuasa atas akaun-akaun tersebut dan mempunyai kawalan ke atasnya. Katanya Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat memulakan prosedur mahkamah dan akhirnya melucutkan hak ke atas semua wang dalam akaun tersebut serta kedua-dua hartanah dengan persetujuannya. Disoal lanjut oleh Syafi, Lu berkata Lu mendakwa wang itu bukan datangnya daripada 1MDB tetapi siasatan DOJ mendapati sebaliknya.
Menurut Loh, hartanah di London yang dibeli pada 2014 bernilai 1.8 juta euro. Loh yang juga saksi pendakwaan ke-50 berkata, hartanah di New York itu bernilai 4.5 juta USD dollar. Katanya Loh memberitahunya bahawa dia telah mengatur 15 juta US dollar untuk pelaburan menerusi pelbagai entiti seperti Affinity Equity Investment dan Blackstone Real Estate Corporation. Sekian sahaja tujuh terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti tujuh berita Malaysia paling trending hanya di tujuh terhangat. Follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mira Kila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.